من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Dah. Wadah. Okey, semua buka muka surat 20. Buku teks masing-masing. Macam mana nak hilangkan benda ni ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan masuk tajuk baru. Tajuk baru soal je lah. Baru lah Muallim. Dah memang dah belajar dah. Oh ya, tak apa, kita ulang sikit. Muka surat 21 dengan 20 je. Ya. Tak apa. Itu kita bagi glimpse saja. Hari ni kita nak belajar. Bunyi apa tu? Hilah. Okey, buka muka surat 20. Hari ni kita nak belajar ni memang ulang tapi kita ulang. Kita nak belajar sifat Allah yang wajib dan sifat Allah yang mustahil. Maksud wajib kat sini macam mana? Sifat Allah itu wajib bagi Allah kan? Wajib tu maksud apa? Sifat itu mesti ataupun mesti atau kita nak kata apa lagi kalau wajib ni, sifat itu mesti ada pada Allah ataupun sifat itu memang patut sifat itu patut ada pada Allah ataupun sifat itu kita katakan wajib lah. Wajib ni macam mesti, confirm lah, kita katakan confirm ataupun pasti. Sifat itu pasti ada pada Allah ataupun mesti ada pada Allah. Tu yang kita katakan wajib. Wajib, ingat, wajib ni sifat yang mesti ataupun pasti ada sifat tu kat Allah. Yang seterusnya, mustahil. Mustahil apa? Sifat mustahil. Mustahil kita faham apa? Benda yang takkan, benda yang tak mungkin, benda yang tak patut, benda yang tak apa lagi, tak tu semua tak mungkin ada sifat tu pada Allah ataupun tak patut sifat itu ada pada Allah. Tu yang dimaksudkan dengan mustahil. Kita tengok seterusnya muka surat 21 ni. Tengok yang sebelah ni, sebelah kanan ni, belakang leping ni, kotak awan kan leping ni sifat wajib, kan? Sebelah kiri tu sifat mustahil. Okey, seterusnya. Ustaz baca pertama, qudratun. Kan kita baca Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah. Ustaz, qudrah iradat ilmun hayyun. Lepas tu sama' basar kalamu qadira muridan. Nampak? Kalamun. Sampai kalamun kita belajar. Kita punya sifat ma'ani. Sifat. Okey. Ingat, sifat ni, qudrak ni, kita namakan yang kita kalau kamu nanti kamu dah belajar besar-besar sikit, kamu kena ni. Yang ni kita panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi Allah. Tengok, qudrah maksud apa? Kamu kena tengok ejaan dia betul-betul macam mana. Qudratun. Qudratun maksud dia apa? Qudratun maksud dia apa? Tengok. Ali Farhan masuk sini macam apa? Qudratun maksud dia apa? Tengok ejaan dia. Qaf, dal, rota. Qudratun. Qudratun kita akan tengok maksud dia apa? Lawan dia ajzun. Iradah, lawannya karohatun. Ilmun, lawannya jahlun. Maksud saya tengok, kita tengok baca dulu. Hayatun,
lawannya mautun. Surat 22. Sam'un. Sam'un ni lawannya, lawan bagi sam'un tu lah. Ingat, yang sebelah sini wajib bagi Allah, yang ni mustahil bagi Allah. Sam'un lawannya summun. Summun, pekak. Basarun. Alif Farhan, awak sini ke? Awak silap masuk kot. Alif Farhan. Basarun. Basarun lawannya umyun. Kalamun lawannya bukmun. Ha, tengok. Baru kita masuk dia punya pengertian. Yang ni sifat wajib bagi Allah. Ingat, sifat wajib bagi Allah ada 20. Makanya sifat mustahil bagi Allah ada pun 20 juga. Lawanlah. Ya. Apa? Kalamun dengan bukmun tu maksudnya apa? Tak masuk lagi. Yang ni baru kita nak masuk. Baru kita nak masuk ni. Tapi mendengar, sam'un mendengar. Mana? Bukmun bisu. Sumun ni kan sam'un. Sam'un mendengar. Lawan dia sumun. Sumun ni pekak. Basarun melihat. Lawan melihat apa? Buta lah. Betul. Kalamun. Jadinya umyun ni buta. Lepas tu kalau kamu perasan ada apa? Ayat Quran surah Baqarah. Summum bukmum umyun fahum la yaqilun. Summun. Ni kalamun. Kalamun berkata-kata. Lawan bagi berkata-kata apa? Bisu lah. Bukmun, biksu. Maksud tak apa. Maksud nanti kita belajar. Sebab baru nak masuk ni. Kita tengok. Qudratun ni. Tengok. Muka surat 22, 23. Tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan qudratun? Qudratun tu apa? Qudratun tu apa? Qudratun maksud dia ertinya. Ertinya, maknanya. Apa lagi? Maksudnya. Ertinya berkuasa. Berkuasa Allah Ta'ala tu. Maksud qudratun apa? Sifat yang wajib bagi Allah apa? Bersifat dengan qudrah. Qudrah maksud dia apa? Berkuasa Allah Ta'ala tu. Itu maksud qudrah. Ingat, qudrah maksud dia berkuasa. Kalau kamu perasan bahasa Melayu panggil kudrat kan? Kudrat kan? Kudrat. Pernah dengar kudrat? Pernah dengar kan kudrat? Sama lah tu. Kudrat. Kudrat saya tak kuat macam tu. Contoh ayat dia, kudrat saya tak kuat untuk berlari. Contoh macam tu lah kita katakan. Kudrat. Kuasa. Maksud dia berkuasa. Lawan bagi berkuasa apa? Lawannya. Nya ni kembali kepada kudrat ni lah. Lawan berkuasa ni ajzun. Tengok ejaan dia macam mana? Ajzun. Ain, jim, zain. Zain ni kita sebut zain. Zal, zain, za. Zain ni lah kita sebut huruf asal dia. Ajzun. Maksud artinya lemah. Betul lah. Kalau berkuasa, Allah berkuasa, jadinya lawan bagi berkuasa apa? Ya. Apa? Tak dengar Farisha apa? Apa? Tak dengar Farisha? Farisha kata apa? Farisha kata apa? Tak. Type, kalau tak ni type, awak tulis kat chat tu, saya baca ni. Okey. Tengok, lawan bagi ataupun sifat, maksud lawan memanglah lawan dia, tapi mustahil bagi Allah itu bersifat dengan ajzun. Jadinya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan lemah. Sebab apa? Sebab dalil bagi Allah itu ada sifat qudrah. Betul tak? Jadinya mustahil bagi Allah itu ada sifat lemah, ajzun. Jadinya wajib ataupun mesti bagi Allah itu ada sifat dengan qudratun. Qudratun maksud apa? Berkuasa. Ingat, qudrah maksud berkuasa. Lawan qudrah ajzun. Ajzun maksud dia lemah. Itu je. Jadinya tengok bawah. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan qudrah, iaitu sifat yang maujud. Ayat dia. Budak faham ni. Sifat yang maujud. Ada.
qadim tiada permulaan yang begitu zat Allah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sekejap Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang membatasi. Okey. Oh, Ustaz boleh baca kat sini je. Okey, tengok wajib apa yang kita tengok apakah yang dimasukkan dengan pengertian qudrah. Qudrah tu apa? Kita tengok. Qudrah ni apa? Sifat Allah yang maujud. Maksud dia apa? Sifat Allah qudrah itu ada. Qudrah tu ada dekat Allah. Sifat tu sebab apa? Ada pada zat Allah ataupun kita katakan zat lah. Zat ni kita katakan zat Allah itu tak berbadan Allah itu tak ada berbadan dan Allah tu tak macam kita lah. Macam kita manusia sekarang. Macam mana nak beritahu? Kita ciptaan Allah ni tak lari daripada ruang dan masa. Allah tak meliputi ruang dan masa. Nampak faham tak macam mana? Jadinya zat Allah tu kalau kita kata zat Allah tu macam mana? Jadinya zat Allah tak berjirim dan tak berjisim. Maksud tak berjirim ni apa? Tak memenuhi ruang. Macam kita ni memenuhi ruang, betul tak? Contoh kita dekat sini kalau kita masuk kita udara kat sebelah. Jadinya badan kita ni memenuhi ruang dalam bilik ni. Betul tak? Macam tu dah. Kita ni perlukan ruang untuk betul, setiap makhluk perlukan ruang. Kan? Dan perlukan masa. Allah tak perlukan ruang ataupun masa ataupun jisim ke jirim. Allah tak perlukan tu semua. Maksud kat sini sifat yang maujud. Allah itu sifat qudrah tu maksud dia. Sifat qudrah itu sifat yang ada. Qudrah itu ada. Dia nak beritahu itu je. Sifat qudrah itu ada. Berkuasa Allah berkuasa itu ada. Seterusnya qadim. Ayat qadim maksud dia Allah berkuasa itu berkuasa macam mana? Sifat berkuasa Allah tu macam mana? Allah berkuasa dari awal lagi. Maksud dia apa? Allah berkuasa sejak azali lagi. Maksud sejak azali ni apa? Tiada permulaan ataupun qadim. Qadim ni apa? Allah ni tak ada permulaannya. Kalau kamu fikirkan, okey, Allah jadikan manusia baru Allah berkuasa. Jadinya salah pemikiran kamu tu. Salah jawapan dia. Jadinya Allah berkuasa sejak dari awal lagi ataupun setiada permulaan. Masuk ni. Cepat. Okey, maksud kata Allah itu berkuasa sejak dari dulu lagi. Maksud dulu kat sini bukannya 1000 tahun, 2000 tahun. Sejak dari awal lagi. Sebab apa? Allah ini tak ada permulaan kan? Jadinya kan Allah berkuasa itu sejak dari awal lagi. Tak ada selepas, tak ada semasa, sentiasa satu kita selepas Allah berkuasa sejak dari awal. Tiada permulaan bagi Allah, tiada permulaan bagi sifat qudrah ini sini. Tiada sifat permulaan, tiada permulaan bagi sifat berkuasa ini. Itu yang dinamakan qadim. Qadim ni apa? Tiada permulaan. Yang seterusnya, yang berdiri pada zat Allah. Ingat sifat Allah ni dinamakan sifat qudrah ni, sifat yang ada pada zat Allah, yang berdiri pada zat Allah. Berdiri masuk dekat sini bukan berdiri macam kita berdiri, kan? Ada sifat itu pada Allah itu sendiri. Dia memang complicated sikit tapi macam tu dah kamu dah faham itu. Ingat, yang masukkan berdiri dekat sini bukan okey, ni zat Allah, ini sifat Allah. Bukan macam tu, bukan ada dua. Zat Allah ada dekat sifat Allah ada dekat zat Allah. Macam kita lah. Kita badan kita panggil semua kita panggil kita zat. Kan? Allah contoh sifat kita, contoh ustaz putih. Kan? Putih yang ada pada kulit ustaz ni dinamakan apa? Sifat ustaz. Betul? Putih yang ada pada tangan ustaz ni, pada kulit ustaz ni. Sifat Allah ataupun qudrat Allah bukan macam melekatkan, bukan macam kita yang ada dekat badan kita ni. Zat Allah, sifat Allah itu payah terang ni. Apa kamu faham tu lah? Payah. Kamu faham maksud je ni. Sifat wajib bagi Allah itu bersifat qudrah.
sifat bagi Allah itu bersifat dengan qudrah, iaitu apa? Sifat yang mawjud. Qudrah maksud dia, qudrah itu ada. Sifat qudrah itu ada dan tiada permulaan. Maksud dia, sifat Allah berkuasa itu tiada permulaan. Dan sifat qudrah itu sendiri berdiri pada zat Allah. Seterusnya, Allah bawah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Maksud kata, tak ada entiti lain ataupun tak ada kuasa lain yang dapat mengatasinya. Jadinya kalau kita fikir Allah, lepas tu ada lagi atas pada Allah, tak mungkin. Sebab apa? Allah yang paling berkuasa. Sebab kita Allah tak ada lagi yang dapat mengatasinya. Entiti dia kita kata Allah, betul kalau mungkin fikir ada Tuhan lagi selain Allah, tak ada. Allah itu satu. Sebab tu kita kata qul huwallahu ahad kan. Allah itu satu sahaja. Jadinya Allah itu sifat qudrah Allah itu berkuasa dan tidak ada yang dapat mengatasi Allah lah. Allah Maha berkuasa selama-lamanya. Nampak tadi qadim kan, tiada permulaan, jadinya Allah kudrat Allah ini ataupun kudrat Allah Taala ni, sifat perkuasa Allah Taala ini selama-lamanya. Tadi tiada permulaan, jadinya kekal. Kita panggilkan baqaq lah, kita katakan kekal selama-lamanya. Jadinya sifat qudrat yang ada pada Allah ni, sifat qudrat ni kekal ataupun selama-lamanya. Allah itu bersifat dengan qudrat ataupun Allah itu berkuasa. Seterusnya, dalil mengatakan, dalil naqli daripada Quran atau hadis lah. Dalil naqli, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ahmad berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Syai'in qadir. Syai'in qadir itu sesuatu. Okay, seterusnya muka surat 24. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ajizun. Yang ni ingat, jadi sifat wajib bagi Allah, qudrah. Allah itu Maha berkuasa. Kita tengok apa yang pula dimaksudkan dengan ajizun ni, ataupun sifat mustahil bagi Allah itu bersifat dengan ajizun, ataupun kita katakan tak mungkin, tak boleh Allah itu bersifat dengan ajizun. Yang itu dinamakan sebagai mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan ajizun. Tengok ajizun maksud apa? Ajizun, erti ajizun ialah lemah. Lemah. Qudrah berkuasa. Ajizun lemah. Jadinya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan lemah. Seterusnya, sifat lemah ialah sifat kekurangan. Sebab tu kita katakan Allah ini dia tak terlepas daripada dua perkara. Istighna dan iftiqar. Terkaya, maksud terkaya kat sini, terkaya daripada segala apa-apa pun, ataupun satu yang kedua iftiqar. Iftiqar ni berkehendak. Tak payah tu. Jadinya Allah ini, sifat Allah ni sempurna. Tak ada langsung kekurangan pada Allah ini. Itu yang kita kan, sifat lemah ni hanya ada pada makhluk-makhluk sahaja. Macam kita ni, sebab tu kita ni lemah dari segi segala apa kita kata, segala benda lah kita ni lemah, betul tak? Contoh ustaz lemah, ustaz lemah masuk Inggeris ke, macam-macam lemah kita ni. Allah itu tak ada kekurangan walaupun satu, walaupun sikit, tak ada langsung. Sebab tu Allah itu sempurna. Sifat lemah ialah sifat kekurangan. Jadinya yang ini dinamakan sebagai sifat mustahil bagi Allah. Seterusnya, dalil naqli mengatakan bahawa mustahil bagi Allah itu bersifat dengan ajizun apa? Ataupun wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah yang tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Sesungguhnya ia adalah
tempat amat mengetahui lagi amat indah. Siapa tu? Lagi amat berkuasa. Okey semua. Habis. Jadi Homework. Farisha homework tak hantar pun. Alah, saya tengah buat ni. Mana saya nak check. Saya ngantuk lah. Okey, homework faham tak tadi? Homework kamu jangan lupa dalam buku tulis kamu tulis tarikh hari ni hari apa? Jumaat belah kanan jangan lupa garis. Lepas tu belah kiri tulis tarikh hari ni 9 berapa? 9 bulan 7. Buku ni je. Buku tu buku Farisha pegang tu. Buku tulis lah. Ni, salin ni muka surat 21 dan 22. Salin tu. Dengar tak? Salin ni, qudrah lawannya ajizun, iradah lawannya karaha. Yang tu je kerja kamu. Boleh. Ya. Saya tulis maksud je. Tak payah tulis yang ni je. Yang ni je. Tulis yang ni je. Muka surat Boleh buat 21 bentuk ke? ikut Buat bentuk ke? bentuk ikut kamu nak buat bentuk love ke apa ikut kamu je. Tak perlu ikut buku teks apa. Macam buku teks dia buat awan kan. Kamu nak buat petak pun boleh, kamu nak buat segitiga boleh, hexagon boleh, pentagon ikut kamu je. Nak buat awan lagi ikut kamu lah, ikut kreativiti kamu. Okey. Salin muka surat 21 dan 22. Tu. Ni muka surat 22 ni. Okey. Dah. Baca doa habis belajar. Bismillah. Semua ada ke? Semua ada ke? Kejap saya cek. Loh, Amal Awi masuk kau nak keluar dah. Iman Muhammad ada, Farisha ada, Maryam ada. Siapa yang tak ada lah? Marisa dengan Iman Safia. Okey tak apa. Okey jumpa esok. Kerja sekolah ni tak payah buat malam ni lah, buat esok. Malam tu. Malin esok bukan cuti ke? Buatlah waktu tu. Malin kenapa? Tak payahlah. Malam ni berehat lah. Esok buat. Salin je. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.